Hello, selamat datang ke channel From Data to Insight. Video hari ini berkenaan dengan pembersihan data. So, kita akan buat satu example yang mudah untuk anda memastikan cara-cara yang betul supaya anda boleh menyediakan data anda untuk proses seterusnya. So, untuk tujuan tu saya ada sediakan satu data, nama dia IrisBat. So data ni ada contoh data Iris yang saya selalu gunakan sebagai contoh. So tapi untuk tujuan hari ini saya modify sikit data ni supaya dia tidak bersih. So hari ini kita akan bersihkan data ni. So untuk tujuan itu saya akan menggunakan read CSV. Jika anda perhatikan saya gunakan read underscore CSV. Base R kita gunakan read.csv. But sekarang dengan adanya library tidyverse, anda boleh download package ni. Dengan adanya library ni kita boleh menggunakan read underscore CSV. So file yang saya akan gunakan, so read CSV, dalam bracket tu kita buat apostrophe macam ni. Then file tu saya ingat saya pakai iris. Untuk memudahkan anda boleh tekan tab. Jika file itu ada dalam folder atau directory, bila anda tekan tab dia akan find. So mari kita run data ni dulu. Jika anda perhatikan, data ni sudah diimport ke dalam R sebagai data frame. Tapi kalau anda pakai ni, anda akan perhatikan bahawa dia akan beri maklumat berkenaan data type dalam setiap kolom atau setiap lajur itu. Contohnya, sepal length, nama dia, sepal width, petal length, petal width, and also class dia. So kita kena pastikan apa yang kita nak buat dulu. Sebagai contoh, kadang-kadang data pembersihannya ada style tersendiri. So saya akan tunjukkan style saya. Apa yang saya akan buat dulu. Pertama mungkin anda boleh buat dalam satu chunk yang sama atau anda boleh buat dalam chunk yang baru. Mari kita import sikit. Mari kita perhatikan bagaimana data itu. So iris underscore bat. Mari kita lihat. So inilah rupa data itu. Dimension sama juga. Jika anda nak tahu, anda boleh guna sini dimension iris underscore bat. So sama juga dengan data iris juga, 150 baris dengan 5 lajur. Tapi hari ini kita akan perhatikan apa yang tak betul. So pertama, jika anda lihat betul-betul, anda boleh check nama lajur dia atau nama kolom dia. Dia penting sebab setiap kali anda akan gunakan nama ini untuk contoh seperti di plot data ini. So jika anda tengok sini, sepal length, sepal width and petal length, dia macam tak betul. So betul atau tak betul anda boleh pastikan. Mesin tidak akan tahu. So anda boleh modify ini atau kalau dalam Excel senang saja anda klik sana dan retype dia. Tapi kita tengok macam mana kita nak buat hari ini dengan R. So petal width dengan ada class. So kita bagi cantik dia. So hari ini kebanyakannya daripada pembersihan, kita boleh katakan mencantikkan data also, supaya proses anda seterusnya dia smooth. So apa yang saya nak buat sekarang? Mari kita tengok. Saya create chunk baru, insert chunk. So saya already import library tidyverse. So library sudah ada. So apa kita akan buat di sini? Kita akan panggil iris bat. Saya akan override dalam data yang sama. Saya tak nak buat data baru lagi. So saya akan override data sama, iris bat juga. So kalau anda buat macam ni, dia akan override data yang sama. Kita akan gunakan teknik pipe yang saya tunjukkan dalam video saya sebelum ni. Anda boleh check video saya sebelum ni untuk tengok teknik ni. So in order for you to use pipe, kita akan gunakan syntax ini. Anda press enter. So anda boleh nampak dia indent. Nampak tak? Dia ada indent. So kita akan start ni. So function yang anda akan gunakan dalam tidyverse adalah hanya rename. Rename cukup. So kalau boleh anda nampak help ni, dia akan bagi tahu apa yang function ni buat. So kita akan rename
Apa yang kita nak rename ni, contoh ni. Okay, kita akan rename ni sepal length. Okay, contoh kita buat dalam kolom ni, dalam parameter ni. So contoh, okay, contoh. Saya nak katakan ini adalah panjang. Okay. Okay, style saya jarang gunakan space dalam nama. Saya akan gunakan dengan underscore atau dengan titik sebagai penggantian untuk space. Okay, kadang-kadang certain programming language dia akan ada difficulty untuk membaca space. So, it depends. So, apakah saya akan buat? Okay. So, saya akan namakan sepal length ini, okay, sebagai panjang sepal. So, mudah. So, saya akan namakan sepal length sebagai panjang. So, jika anda run sekarang, mari kita run sekarang, okay. So, mari kita lihat macam mana iris bed look like. Tiada perubahan. Okey, kenapa tiada perubahan? So sini dia tidak akan berubah lagi. So apa anda kena buat? So anda nak ingat, so notebook ini dia sequential. So step by step. So mudah anda create pipe macam ni. So bila anda create pipe macam ni, so bila anda nak ubah, so anda boleh go back to the pipe and modify. Okay, so now kita pergi iris bed. So anda boleh nampak panjang sepal length sudah diubah. Tapi original sini tidak diubah sebab dia masih lagi read dari dia punya CSV file. So, okay. So, anda boleh buat macam ni untuk semua file ni. So, saya akan buat untuk semua. So, anda hanya boleh menggunakan koma. Okay, senang saja. Just use koma here. So, mungkin untuk sepal width, saya nak renamakan sebagai lebar. Let's say sepal. Okay, then pakai koma lagi. Saya nak tukar. Okay, panjang sepal, lebar sepal sudah. So yang ini. Okay, yang ini anda nampak memang dia macam ada typo lah. Okay, so remember whenever data itu dapat daripada data collection, the probability kebarangkalian anda dapat data yang tak perfect memang tinggi. So anda kena buat data cleanup. So sepal width. So untuk ini saya mungkin boleh namakan sebagai saya gunakan petal length. Petal tu kelopak. Okay, maybe can I say panjang kelopak. Okay, so refer back ini adalah bunga kan. Okay, kelopak. Okay, so then finally dia punya last dia adalah petal width. Okay, petal width. So untuk tujuan ini petal width saya akan tukar kepada panjang. Oh sorry, dia sepatutnya lebar. Okay, lebar kelopak. Okay, but anda akan nampak ada satu dia akan kata tidak jumpa lah. Akan keluar error sini sebab dia kata can't rename that exist. So anda kena run balik dari beginning. Sebab always remember data processing dia adalah sequential. So step by step. So saya mulakan dari awal run ni, then saya run balik. So nampak semua dah cantik. Oh, saya lupakan kelas. Okay, kelas ni sebenarnya species. Okay, kalau anda nak tukar kepada species pun boleh. Anda nak biar dia sebagai kelas pun no problem. So kalau nak tukar anda tahu sini, just tukar sini. Okay, saya nak katakan species. Okay, kelas. Okay. Tapi kena run balik dari awal. Okay, kena run dari awal. So nampak dia. Sekarang nampak cantik dah dari segi penamaan. Okay, so dari first observation semua nampak cantik. So apa yang anda nak buat seterusnya? Okay, so kita boleh gunakan sekarang kita nak macam jenguk. Okay, kita nak tengok dalam dia. So boleh gunakan function glimpse. Okay, sesuai untuk anda lihat keadaan data dia. So iris, masih lagi iris bed kan. So iris bed. So jika anda glimpse, okay, jenguk dalam, so dia akan bagi maklumat ini. Contohnya baris 150, lajur 5. So bila anda sudah rename dia, so no problem. Sekarang nampak cantik. Panjang sepal, lebar, panjang kelopak, lebar kelopak dan spesies dia. Okay, sekarang di sini di mana anda perlu ada knowledge theoretical. Okay, data type, apa maksud dia continuous data, apa maksud dia discrete data. So ini where the theory will come. So jika anda lihat sini panjang sepal,
Okay, dia adalah numerical. So 5.1, 4.9, okay, tapi semua nampak cantik. Okay, species memang dia kena character atau categorical. Okay, sebab dia kelas. Okay, tapi jika anda lihat sini, lebar sepal, dia dikategorikan sebagai character. So, kalau macam ni memang akan ada masalah. Tapi sekarang, kita kena track balik apa masalah dia sebenarnya. Kenapa dia jadi character. Okay, so untuk tujuan tu, paling sesuai, okay, paling compared to anda nak scroll semua data, cari manually, sebab data ni 150 baris still okay. Imagine 1 million, 2 million, so susah. Apa anda boleh buat? Paling sesuai kita plot, okay, visualisasi, okay, visualization, okay. So mari kita buat sini R, okay. So kita akan gunakan ggplot juga, okay. So dia punya data adalah iris_bat, okay, iris_bat. So just kalau anda run sini, anda akan nampak, so tidyverse already di-import, so dia akan keluarkan satu canvas, okay, empty canvas. So sekarang let's design the chart. Okay, paling sesuai sekarang adalah untuk buat scatter plot. Okay, scatter plot untuk sesuai untuk cari hubungan, but dia juga sesuai untuk lihat if something is wrong. Macam contoh outlier, okay, contoh missing value, okay, saya akan cerita seterusnya. So let's buat okay, saya boleh gunakan geom point. Okay, geom point memang sesuai. Okay, then kita akan buat okay, estetik dia. So sekarang X adalah apa nama yang kita pakai. So mungkin sebab masalah dia adalah di sini. Okay, masalah di sini. So mungkin kita boleh plot panjang sepal dengan lebar sepal. Okay, X and Y doesn't matter. Okay, so saya nak plot panjang sepal, X sebagai panjang sepal atau Y sebagai panjang sepal, doesn't matter for now. Okay, sepal dengan Y dia adalah lebar, okay, sepal. Okay, so everything is fine, lebar sepal. Okay, mari kita run dia tengok. So anda akan nampak satu visualization like this. Okay, mari saya besarkan. So remember in notebook memang easy. So anda nampak macam bentuk gear ni. Okay, dia adalah modify chunk. So klik sana, anda boleh customize dia punya output. So mungkin boleh pergi use custom figure. Ini bagi dia besar sikit. Okay, maybe 10 by 10 lah. Oh, besar juga. Maybe 10 by 8. Okay, so apply. Anda run lagi, dia akan jadi besar sikit. Ini macam terlalu besar. So this is where you modify things manually. Dia terlalu besar. Okay, mungkin 6 cantik lah. Okay, let's apply. Run balik. Okay, memang sesuai untuk screen. Jika anda lihat di sini, macam something is wrong. Okay, satu, macam point ini. Nampak point ini satu sini? Dia macam jauh daripada geng-geng dia yang lain. Okay, kita tak boleh terus buang data ni sebab kita kena investigate or siasat further. Okay, tapi kenapa dia tak geng dengan geng-geng ni? So kita akan lihat kemudian, but look carefully, lihat pada axis Y. Dia macam tak betul. Okay, macam tak betul. Sebab axis Y dia cantik. Sorry, axis X dia cantik. Dia start dari 0, 2, nampak numerical. Tapi axis Y dia macam ada AC pula. So ini adalah something wrong. Sometimes kita takkan tahu kenapa dia punya masalah. Siapalah yang key in kan. So kita takkan tahu. So tapi sekarang you detect AC adalah masalah dia. Then for now, kita ignore this for a while. Nanti saya akan terusnya. AC adalah masalah sebab tak mungkin lebar sepal adalah AC kan. So apa kita boleh buat in data science atau data analysis? Kita akan isikan, unless you tahu the real value, kita assume kita tak tahu real value, kita akan isikan dengan NA atau not available. So R atau Python dia akan kenal apa itu NA, apa kita nak buat dengan NA. Kalau you biar macam ni, dia akan takkan tahu. Okay, so untuk tujuan tu, apa kita nak buat? Kita insert R, chunk. Okay, mari kita clean dia. Okay, jangan clean di sini. Okay, kita already plot. Okay, kita clean sini. Always remember dia punya flow. Okay, dia ingat dia sebagai pipe dari start kepada akhir. So dia macam research, you kena start somewhere, dia punya flow you kena ingat.
So saya nak clean di sini supaya plot ni akan nampak cantik. So saya insert chunk di sini. So saya nak clean sini. So ada banyak cara kita boleh buat. Mainly ada dua cara. Saya akan tunjukkan cara guna tidyverse untuk clean AC ini. So macam mana kita nak buat tu? Okay, kita akan masih lagi gunakan rewrite dia. Jangan ubah nama dia yet. Okay, iris bed. Okay, kita akan override dalam ni iris bed dia lagi. Nampak? Gunakan pipe. Pipe memang mudah untuk anda track back instruction apa yang anda pakai. So kita akan buat. So apa yang kita kena boleh buat sekarang adalah kita gunakan satu function nama dia mutate. Okay, mutate dia punya tujuan bukan untuk replace missing value. Dia punya tujuan untuk create new column. In tidyverse dia ada 5 function utama. Saya takkan go details on tidyverse, tapi salah satu function dia adalah mutate. Tapi mutate boleh digunakan untuk override atau untuk rewrite satu certain value. So apa saya nak buat? Masalah sekarang dekat mana? AC dia lebar sepal kan? So kita akan ambil lebar lebar sepal. It's already there because you already run, dia akan tahu. Okay, ini yang you nak column yang ada masalah kan? So sekarang kita akan rewrite. Kita akan gunakan function nama dia replace. Okay, replace tu kalau anda investigate further, maybe anda boleh tekan help and baca apa tu replace. So saya akan tunjukkan sini. So kita akan replace lebar sepal juga. Okay, list dia lebar sepal. Tapi apa yang kita nak cari sekarang, kita nak filter. Okay, lebar sepal. Okay, tapi apa yang kita nak filter, kita akan gunakan bukan assignment, kita kena gunakan dua equal sign. Kalau satu equal sign dia adalah assignment, dua equal sign adalah equal. So dia akan cari equal. So kita akan cari AC dia. Okay, kita akan cari AC dia. So ini adalah exact value yang ada masalah. Tapi anda perlu tahu kalau value ni ada masalah, row dia juga akan ada masalah. So tak apa, kita akan deal that later. Then apa yang saya nak isi adalah NA. Nampak tak dari N macam ni warna putih, bila saya dia tukar color. So any adalah variable that R knows or Python knows that is not available. Okay, so kita tengok ada masalah tak dengan ini. Okay, kita run. Nampak okay, nampak okay. Alright, so mari kita run here. Okay, nampak tak? So AC dia jadi NA. Okay, AC dia jadi NA. Tapi anda rasa, okay tak? Settle. Cuba tengok axis X sini dan axis Y. Dia tak settle lagi. Yes, of course you replace dengan NA. Tapi NA sekarang, R masih ingat NA adalah suatu character. Dia tak tahu dia adalah value. So masalah sekarang, contoh, kita boleh pakai console atau anda nak buat, anda nak buat dalam sini dalam notebook boleh juga. Tapi sekarang kita bagi sini. Okay, class iris underscore bed. Yang kita nak cari sekarang lebar sepal. Okay, lihat sini, dia masih lagi character. So memang tak boleh plot character dengan numerical. This is not a discrete function. Okay, continuous. Kita nak X dengan Y adalah continuous. So selepas first step you replace AC dengan NA, sekarang kita kena convert data type tu dari character kepada numerical. So macam mana nak buat tu? So go back to iris bed. Tapi kali ni you nak convert hanya satu column. So kita guna $sign ini. Lebar sepal. Okay. Okay. Apa yang kita buat as numeric. So as numeric ini adalah function, tapi dia daripada base R. Okay, anda boleh nampak sini, nampak tak yang macam ada curly bracket ni? Maksudnya base R. So I'm not going to use tidyverse. Tak payah tidyverse untuk ni, just as numeric. Okay, so apa anda nak tukar? Again, so always remember kita override saja. Okay, iris sepal.
So setiap proses data cleaning ni, make sure you ada notebook yang cantik macam ni. Sebab bila ada notebook cantik macam ni, dia macam note. Okay, you catat apa yang step-step yang buat untuk adakan data yang bersih, supaya data pembersihan ini tidak akan mengakibatkan anda lose information atau lose data. Okay, so saya run sekarang lagi sekali. Okay, kalau anda nampak sekarang, saya pakai kelas again. Okay, dalam dia saya pakai lebar sepal. Okay, sekarang dia jadi numerik. So sekarang bila dia jadi numerik, let's see macam mana carta dia atau plot dia berubah. So kita pergi sini, kita run plot dia. Okay, nampak dia? Dia cantik. So dia axis X sudah berubah, dengan Y pun sudah berubah. Dua pun continuous. Tapi apa yang kita handle, nampak tak? NA tiada lagi. Tapi ggplot by default dia akan remove missing value. So yang tadi yang kita fill up AC dengan NA tu, dia akan assume dia ada NA. So the whole row akan di-remove daripada plot. Okay, so you are losing, kalau contoh 150 size data, you are losing satu data lah. If it doesn't impact a lot, tidak mengapa. Okay, so jika anda tak nak error ni nampak, so anda boleh set condition dalam geom point. Anda boleh put na.rm. Okay, so anda kena set dia logical, dan anda kena set just true. So bila fix ini, by default dia akan remove all the missing values. Okay, sekarang dia akan macam ni. So bila condition dia true. Okay, another thing anda perlu tahu. So bila row anda ada missing value, okay, saya pergi sini, saya pergi dalam console. Let's investigate behavior of missing value. So contoh kita pergi balik kepada pancang sepal. Saya nak cari mean apa dia, iris bed. Okay, saya cari mean iris bed. Let's cari panjang sepal. Sebab panjang sepal dia everything is fine, tak ada missing value lagi. Sebab ingat hanya satu AC kita tukar kepada missing value. So panjang sepal, dan kita cari dia punya, so dapatlah satu value kan. So no problem. Value ni betul ke tak, that one kita investigate later. But sekarang jom cari mean untuk lebar sepal. Nampak tak? Dia bagi NA. So dalam R, bila ada NA, okay, macam contoh saya akan tunjuk sini. Okay, contoh sini, 1 tambah 2 is 3. Kalau 1 saya tambah dengan NA, dia akan bagi NA. Setiap operasi yang ada NA di dalam, dia akan output NA balik. So that's why bila anda nak cari mean untuk lebar sepal, anda kena set condition NA RM macam tadi tu, and anda kena set dia true. So baru dia akan ada value. So remember, so dia adalah satu benda yang penting anda kena manage. So okay, so now better. Okay, now better. Everything looks fine. So anda sudah now let's do some ulangan. Anda already rename dia, bagi dia cantik nama dia dengan spesies semua. Then anda cari, tengok ada AC ada masalah. So already handle the AC. So kalau nak catat apa yang anda buat, so boleh lah replace, supaya remember whenever you write or catat her notebook, so dia adalah untuk shareable. So bila anda pass kepada member, supervisor, so whenever dia read, they should understand apa yang buat. So that's why we need to have a very properly written projects. Okay, so replace AC, let's say dengan ini. So let's say other people read, orang lain baca anda punya nota atau notebook, dia akan tahu apa yang anda buat, supaya dia tidak akan ulang benda yang sama balik, kesalahan yang sama lah. Okay, so never mind with this. Okay, now the plot looks cantik. Okay, now so do you think it's enough? So plot dia macam ni nampak dia. So okay, mungkin kita nak ubah, mungkin saya nak check apa lagi kita ada. Okay, let's test panjang kelopak. Okay, dengan
lebar kelopak, panjang kelopak dengan lebar kelopak. So let's run this. Nampak sini satu ada yang pelik juga. Dia tak ging dengan ging-ging lain. Nampak sangat ada ging satu sini, ada satu ging sini. Dia close to each other. Okay, tapi ada satu yang pelik di sini. So anda tak boleh terus buang, because anda nampak bila ada data yang jauh macam ni, tak member dengan ging-ging lain, ini akan mengakibatkan mean anda dan variance anda lain. Yang efek paling teruk adalah kepada correlation. Okay, tapi anda perlukan theoretical knowledge, atau anda kena investigate more untuk identify data yang weird ni, data yang unknown ni, kita namakan, whether it's outlier ke, okay, atau outliers can be, atau dia noise, atau outlier also you boleh tahu whether dia silat type, it can be silat type, atau kadang-kadang outlier can be penting juga. Contoh dalam network, okay, outliers can trigger DOS attack for example, benda-benda ni lah. So anda tak boleh terus buang supaya result anda nampak cantik. Anda kena really investigate kenapa benda ni pelik. So tak apa, kita cuba filter tengok. So macam mana kita nak buat sekarang? Okay, kalau tengok sini macam ada kosong, okay, macam ada kosong, tapi karakter continuous semua nampak sihat. Okay, let's go back to our data here. Jika anda nampak here, glimpse. So sekarang kita kena boleh glimpse balik. So let's glimpse balik. Okay, glimpse balik iris. Iris underscore bed. Okay. So semua nampak cantik. Semua adalah numerical. Hanya species adalah karakter. Okay. So ada beberapa cara. Kalau size dia tak besar, hanya 150. Okay, hanya 150 contoh. So anda just boleh view. Okay, view dia punya iris bed. Okay, dia akan nampak sini. So anda boleh just scroll lah apa yang tersihat sini. Okay, everything looks fine. Tapi cara ni tidak sesuai kalau data anda terlalu besar. Okay, data anda terlalu besar. Sebab look at here carefully. Sepatutnya originally species, okay, kena ada berapa? Okay, kalau nak tahu, anda boleh gunakan summary juga. Okay, summary also akan tunjukkan berapa kelas you ada, berapa mode you ada, panjang dia. Tapi kalau pakai summary sekarang, jika anda lihat panjang sepal ni, mean dia kosong. So ada nilai kosong dalam data anda. Okay, daripada you scroll cari apa yang tak betul, you boleh pakai summary, lihat apa yang tak betul. Kalau you boleh, saya tak nak go through tu, boleh buat box plot, okay, boleh nampak, okay, tak apa, summary cukup, tapi anda nampak panjang sepal ada mean, dia kosong, minimum value dia kosong, okay, maximum value, okay lah, sihat juga, 7.9 tak jauh sangat, and panjang kelopak also ada kosong, lebar kelopak also ada mean value kosong. So masalah sekarang adalah value kosong ini. Okay, anda boleh tahu ada masalah dengan kosong ni. So anda boleh investigate further. Okay, macam mana nak investigate ini? Okay, macam mana nak investigate ini? So kita boleh pakai contoh masalah dia dekat panjang sepal, correct tak? So okay, saya akan create satu chart baru. Okay, so data yang saya nak pakai is iris how to say iris, okay, iris bed. Okay, pakai pipe. Okay, so macam saya cakap, dalam tidyverse ada 5 function utama. Sekarang let me use one of it, select. So saya nak select panjang sepal sebab saya nak investigate further. Okay, saya nak investigate further. Okay, let's run this. So dia hanya select panjang sepal, semua values dia. Then saya nak investigate apa masalah dengan kosong ni. Okay, let's say saya nak buat pipe lagi satu. Okay, saya nak pakai function dia, nama dia filter. So saya nak filter. Okay, saya nak filter panjang sepal, dia punya value dia sama dengan kosong.
You rasa boleh tak? Ada sebarang masalah tak? Okay? Tak ada. So ada satu. Nampaknya ada satu value yang kosong. Mungkin kita nak investigate further. You by just doing this is panjang sepal, tak nampak sangat kaitan dengan row lajur-lajur lain. So maybe you nak select, okay, you boleh pakai everything. So let's see whether it works or not. Okay, so saya select semua lajur-lajur atau semua kolom yang ada dalam data set ini. So nampak tak? So panjang sepal adalah kosong, lebar sepal adalah 2.9, panjang. So means semua ini ada value. Hanya panjang sepal kosong. So dia memang impossible for it. Tak mungkin dia ada lebar 2.9, panjang sepal. So anda boleh conclude based on your own decision making that ini mungkin typo. Okay, mungkin typo. Some sort of data error. Macam mana error itu berlaku kita tidak tahu. Kita kena investigate further. But very sure that ini bukan outlier. Okay, ini bukan outlier yang anda perlu investigate further because it's just kosong. Okay, impossible for a panjang to be kosong. Tak exist kan? So macam ni anda boleh tahu ini data error. So bukan outlier. So kalau anda boleh confirm macam ni bahawa ini bukan outlier, dia boleh dibuang atau di remove. Atau so don't just simply delete the row, replace it kosong dengan missing value. Sebab anda tak tahu. Not available lah. Okay, not available. So macam mana nak buat itu? So go back. But tadi itu AC adalah hanya satu. So saya pakai mutate untuk replace AC dengan NA. Tapi kalau kosong, kalau cuba bayangkan kita pergi kod ni balik, so saya kena buat macam ni untuk setiap kosong sebab anda tahu kosong di banyak tempat. So contoh, let's investigate okay, lebar kelopak also ada kosong kan. Let's investigate lebar lebar sepal ada kosong tak? Lebar sepal okay, macam semua nampak elok sebab median maksimum 4, okay, semua sihat. Panjang kelopak, panjang sepal, okay, lebar kelopak. Mungkin kita boleh cuba lebar, okay, lebar kelopak. Okay, let's try lebar kelopak. Okay, lebar kelopak also ada kosong. So ini pun boleh di-conclude bahawa something wrong with the kosong, bukan wrong. So means up to you. Mungkin anda rasa informasi atau information in the other lajur adalah penting. Anda boleh sebab some algorithms boleh. Okay, kita boleh because data sangat valuable. So kita tak nak simply buang. So kita ada teknik-teknik seterusnya yang kita boleh buat. Tapi untuk hari ini atau untuk video hari ini kita conclude bahawa ini data adalah bukan outlier. So kosong ni mungkin data error. Okay, somebody silap type, So kita kena replace dengan ini. So ini sebab row lain nampak sihat. So untuk tujuan tu ada satu teknik. Tadi saya tunjuk teknik tu yang teknik tidyverse. Ada lagi satu teknik, kita guna teknik base R. So base R, kalau anda dari background programming dia tak susah lah. Okay, kita akan guna indexing mechanism in programming language dan kita akan replace. So apa saya nak buat sekarang? Iris bad. Okay, boleh nampak? Okay, iris bad. So kita pakai square bracket ni. Square bracket ni sebab index lah. Okay, kalau fundamental R, square bracket ni adalah index. Saya nak gantikan semua iris bad. Okay, dengan okay, semua. So saya nak filter. Maksudnya ini filter guna kaedah base R. Saya nak filter semua iris bad dan equals dengan kosong. Okay, saya nak dia gantikan dengan NA. Okay, saya nak dia gantikan dengan NA. So macam saya cakap tadi, kita nak proses dia cantik kan. So kita pastikan kita bawa ni sebelum kita nak plot. Okay, sebelum. So contoh sini paling sesuai kita nak plot. So kita buat dia dekat sini. Okay, kalau anda nak buat di konsol pun boleh, tapi takut anda lupa apa yang anda buat. So setiap pembersihan data yang anda buat anda kena rekodkan. Okay, kena rekodkan. So saya gantikan ini dengan A. So kita run dia. Okay, so maksud dia semua kosong dan data anda akan digantikan atau di replace dengan NA. So ini memang cara base R lah. Okay, ini cara saya tunjukkan guna mana dia. Okay, ini cara saya gunakan tidyverse.
Okay, tengok own preferences lah, cara mana yang anda suka. So let's say I already run this. Okay, nampak tak? So bila saya run sekarang, so value kosong ni hilang. Okay, kalau anda pakai summary pun, jika anda pakai summary, nampak sekarang semua cantik dah. Okay, semua cantik dah. Tapi size data masih sama, bekas summary dia tak akan buang missing value dia. Dia akan masih kira 150. Okay, tapi value sekarang dah elok dah, dan plot anda also elok dah. Teknik-teknik ni agak penting. Jika anda tidak buat all these steps, data further analysis akan macam mana, tidak elok. Macam correlation, jika anda tak handle kosong ini, correlation atau variance akan lari banyak. Sebab variance, covariance dan correlation kan. So benda-benda statistics ni akan di-effect. Okay, so basically this is what you do untuk pembersihan data, basic data pembersihan yang anda boleh lakukan. Okay, so saya hanya gunakan contoh yang Iris. So selepas anda plot, I think the next step, I think you know lah, kalau anda nak cari mean, okay, dia takkan dari banyak. So saya nak conclude video hari ini. So video hari ini basically pembersihan data yang basic. Okay, so pertama anda kena identify, don't simply remove. Okay, don't simply remove data, just dia tak cantik jangan remove macam tu. Try to identify apa yang tak betul dengan data tu. Okay, so terima kasih kerana continue menonton channel ni dengan video hari ini. So dengan ini saya ingin end video ni. So don't forget to subscribe to my channel, and I will see you again in my next video. Take care, bye.